muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat di bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita sampai kepada nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nasihat yang keempat kata dia, qadar balasan mengikut qadar amalan. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan yang kita dapat mengikut qadar amalan yang kita buat atau jenis amalan yang kita buat. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, yakni dengan amal kebajikan atau amal kebaikan, maka selama itulah engkau tidak mendapat pahala, yakni balasan ganjaran daripada Allah. Maka disuruh kita beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kamu, cari bekal. Bekal untuk kamu bawa balik ke negeri akhirat, kerana di sanalah kehidupan kamu yang kekal selama-lamanya. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan untuk kamu bawa balik ke akhirat adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni laksanakan segala titah perintah Allah dan dalam masa yang sama tinggalkan segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, suasana kita berada pada bulan Ramadan pada hari ini, pada saat ini, pada ketika ini. Pintu pahala itu ataupun ruang untuk kita mendapatkan pahala itu cukup besar dan terbuka luas. Sehingga kan Nabi sebut kepada kita, satu amalan fardu yang kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah beri kepada kita ganjaran seumpama 70 fardu yang kita lakukan pada bulan-bulan lain. Bermakna kalau sekali kita sembahyang subuh pada bulan Ramadan, pahala ganjaran seumpama 70 kali kita sembahyang fardu subuh pada bulan-bulan lain. Tawaran ini hanya Allah beri ketika mana kita berada pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi kata, siapa-siapa yang buat satu amal sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah beri kepada dia ganjaran pahala seumpama ibadah fardu yang dia lakukan. Dalam kehidupan kita, bila kita buat hak sunat dengan hak wajib, hak fardu, sudah tentulah pahala hak fardu itu lebih besar berbanding dengan pahala amal sunat. Pahala puasa wajib lebih besar berbanding pahala puasa sunat. Namun di bulan Ramadan ni, bila kita buat amal-amal sunat yang lain, sembahyang kita, baca Quran kita, tarawih kita, sedekah kita dan sebagainya, maka pahala yang Allah beri kepada kita seumpama amal fardu yang kita lakukan pada bulan lain. Jadi peluang untuk kita lakukan kebajikan, kebaikan ini terbuka luas. Dan Nabi kata juga, siapa-siapa yang beri makan pada orang yang berpuasa untuk orang itu berbuka puasa. Makna kita beri makan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka, maka Allah beri keampunan kepada dosa dia. Allah beri jaminan bebas daripada api neraka.
dan Allah beri kepada dia pahala seumpama mana yang diberikan kepada orang yang berbuka puasa dengan makanan yang diberikan tadi ni, tanpa dikurangkan pahala orang itu walau sedikit pun. Maknanya peluang untuk dapat pahala, untuk dapat ganjaran di sisi Allah pada bulan Ramadan ni terbuka luas. Cuma bergantung kepada kita sama ada kita rebut ataupun tidak peluang yang Allah beri kepada kita ini. Maka kata Imam Ghazali lagi, dia kata apa? Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Apabila malaikat ini telah selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusan saya, kata ahli ibadah di kalangan Bani Israel tadi ni. Malaikat mari beritahu kepada dia, ada riwayat kata Imam Ghazali, satu orang laki-laki daripada Bani Israel buat amal ibadah ni 70 tahun lamanya. Allah hantar malaikat, malaikat kata ke dia, walaupun kamu dah beribadat kepada Allah 70 tahun, mengabdikan diri kepada Allah dengan amal-amal kebajikan ibadat, belum tentu melayakkan kamu untuk masuk ke syurga. Lalu jawab laki-laki itu bukan urusan aku. Soal Allah Subhanahu wa Ta'ala nak masukkan aku ke syurga atau ke mana, itu bukan urusan aku. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Kata dia, itu bukan urusan aku. Tapi aku tahu hakikat aku dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengabdikan diri kepada dia. Lalu aku buat kerja aku sebagaimana yang telah Allah buat aku ni, tujuannya untuk mengabdikan diri aku, untuk mengabdikan diri kepada dia. Aku buat sebagaimana yang telah diciptakan oleh Allah kerana itu. Mana Allah buat aku ni untuk aku abdi diri kepada dia, maka aku abdikan diri kepada dia mengikut tujuan sebagaimana yang Allah buat aku ni. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah diperkatakannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku ini tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku, dan aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Faham cerita ni? Dia buat ibadat, berabdikan diri kepada Allah selama 70 tahun. Mari malaikat-malaikat kata kepada dia, walaupun kamu dah buat ibadat 70 tahun, belum tentu kamu layak ke syurga. Lalu dia kata, hak tu bukan urusan aku. Tapi yang aku tahu, Allah cipta aku ni supaya aku mengabdikan diri kepada dia. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku buat tugas aku. Aku laksanakan tanggungjawab aku kepada Allah kerana dia cipta aku kerana tu. Soal dia nak balas apa kepada aku tu soal dia, bukan aku. Lalu malaikat balik habaq kepada Allah, lalu Allah kata, bersaksilah bahawa wahai malaikatku, mana-mana hamba yang tidak berpaling kepada aku, mana beribadah kepada aku juga tidak akan berpaling kepada dia. Mana aku tak akan tinggalkan dia. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para malaikatku, bersaksilah bahawa aku telah mengampunkan segala dosa-dosa laki-laki tersebut. Ini di antara kelebihan. Sebab tu kita ingat tujuan kita. Kena sedar apa tujuan Allah hantar kita mari ke dunia ni. Sebab itulah bila kita lahir ke dunia, Allah hantar Nabi, Allah hantar Rasul, Allah hantar kitab suci dia. Nak beri peringatan kepada kita tentang matlamat, tujuan kenapa kita dilahirkan, kenapa kita didatangkan oleh Allah hidup dalam dunia ni.
Adakah mari sekadar nak mari seronok, makan, minum, tidur, lepas tu habis, selesai lagu tu je? Ataupun ada urusan lain yang perlu kita laksanakan? Adakah akan berakhir kehidupan di sini saja? Ataupun tak, masih ada lagi kehidupan yang lain yang menjadi penentu kehidupan lain itu adalah kehidupan di sini. Maka Nabi SAW datang cerita kepada kita, beritahu kepada kita apa tujuan kita dilahirkan ke dunia, apa tanggungjawab kita, apa yang kita nak kena buat, apa yang kita tak boleh buat, ke mana kita, kesudahan kita dan sebagainya. Maka kita tahu tujuan matlamat tadi ni. Maka hiduplah mengikut sebagaimana tujuan kenapa Allah diciptakan kita, kenapa Allah ciptakan kita, lahirkan kita ke dunia ni. Sebab tu Nabi mari habaq bagaimana pengakuan kita waktu kita di alam zar dulu. Allah kata, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Waktu di mana sebelum kita lahir mari ke dunia, Allah ambil segala benih cucu tu Adam ni, Allah keluarkan, Allah letak di satu tempat, himpun di satu tempat dekat Wadi An-Nu'man, dekat padang mahsyar. Tujuan dia Allah nak ambil pengakuan. Allah tanya, alastu bi rabbikum, hei sekalian manusia, sekalian anak cucu tu Adam, bukankah aku ni Tuhan kamu yang mesti kamu sembah, yang mesti kamu abdikan diri kepada aku, yang mesti kamu beriman? Jawapan kita adalah sama senada waktu tu. Sama ada dia hari ni beriman, sama ada dia hari ni kafir. Dia kata apa? Alastu bi rabbikum, Allah kata. Lalu jawapan kita, bala syahidna. Bahkan ya Allah, telah kami bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Engkau yang kami beriman, yang wajib kami sembah, yang wajib kami taat. Maka mari ke dunia ni kadang-kadang kita lupa tujuan kita. Allah hantar mari Rasul, Allah hantar mari Quran. Peringat balik, hei manusia, jangan lupa apa tujuan kamu dilahirkan ke dunia ni. Ada tanggungjawab kamu. Bukan mari nak seronok, tak tahuan punca. Dah. Sebab hak ni hanyalah sekadar tempat laluan persinggahan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Sebab tu Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dalam dunia seolah-olah engkau sebagai seorang pedagang atau orang yang sedang melalui satu jalan. Yang kita ni hanya berjalan, mari, singgah sat, kemudian kita nak menuju ke dunia ataupun ke tempat yang kekal abadi, yakni akhirat. Maka di sini ada tanggungjawab kita. Baik. Kemudian kata dia, sebagaimana yang dinyatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah diri kamu sebelum dihisab dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Ini. Hisab, muhasabah diri kita. Boleh buat koreksi tak diri kita ni? Sebelum Allah hisab kita di akhirat nanti. Timbang, tengok amal perbuatan kita. Sebelum kita ditimbang di hadapan Allah. Boleh kira dah. Mana kita boleh dah. Aku ni sejak daripada akil baligh. Sampailah umur dah 45, 46, 50, 60, 70. Agak-agak ni berat belah mana? Berat belah hak kebajikan kah? Berat belah hak yang kejahatan kah? Lagu mana Ramadan kita berbanding Ramadan hak lepas-lepas dah? Ramadan ni adakah lebih baik daripada hak sebelum? Atau lebih teruk daripada hak sebelum? Atau duk lagu tu saja? Quran kita lagu mana? Takat mana dah kita baca? Berapa kali dah kita khatam? Yang merupakan teman yang akan tetap setia menemani kita dalam kuburnya, di padang mahsyarnya, tak tinggal kita walau sak pun. Ni Quran hak kita baca atas dunia. Aku lagu mana dengan Quran ni? Bacakah tidakkah? Kalau tak boleh baca, kenapa tak usaha bagi boleh baca? Kalau dah boleh baca, pasal apa tak baca? Sedangkan ia merupakan sumber pahala yang cukup besar yang kita nak bawa bekal balik ke akhirat. Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu kebajikan. Fal hasanatu bi 10 amsalha. Satu kebajikan Allah ganda 10.
La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ni besar pahala baca Quran ni. Kan? Besar pahala baca Quran. Bila lagi bulan Ramadan ni bulan Quran. Ambil semangat Ramadan bulan Quran ni untuk kita duduk dekat dengan Quran, tuan-tuan. Siapa tak boleh? Kan? Kalau pergi tawaf bazar Ramadan ni, kalau ada 10 lorong kita tawaf jalan. Beli tak tahu mana pun. Tapi dia berjalan boleh. Sejam setengah, 2 jam kadang-kadang di bazar Ramadan tu. Tapi bila baca Quran ni 15 minit pun rasa macam 2-3 jam dah. Biasalah benda tak kena dengan nafsu ni. Tapi orang cerdik, dia tak larat tera mana pun, dia letih tera mana pun, dia reti, dia tahu, dia faham kata hak ni hak aku nak makan lepas daripada mati. Aku kena siap sedia bekal secukup mungkin. Sebab tu Nabi kata, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang yang sentiasa muhasabah, buat amal. Dan dia beramal pula untuk lepas daripada mati. Buat amalan ni untuk makan lepas daripada mati. Letih pun tak apa. Tarawih tetap dengan Tok Imam 20 rakaat sampai witir. Kan? Ada qiyamul lail. Letih pun tak apa. Qiyamul lail lagi. Kan? Letih akan hilang. Balik kita tidur, rehat, bangkit, hilang letih kita. Letih hak semalam, letih hak kemarin. Semalam kita lena, bangkit, hilang letih. Tapi pahala yang kita buat kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita buat Allah ambil kira, Allah letak, dan Allah tak pernah mensia-siakan walau sekecil mana sekalipun pahala kebajikan yang kita buat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang buat kebaikan ni. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Baik, kemudian kata Sayyidina Ali, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Artinya, siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha dia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Siapa yang sangka dengan tanpa usaha amal, betul lah masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah tadi ni perlu kita dekat dengan Allah, dengan amal-amal kita. Kalaulah kita mengharapkan masuk ke syurga, dapat kebaikan tanpa kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ni orang yang berangan-angan kosong. Sebagaimana kita mengharapkan sesuatu, gaji tanpa kita buat kerja. Bagaimana kita nak masuk periksa, harapkan dapat A dan sebagainya, tapi mengaji tak pun, baca buku pun tak pun, tawakal semata-mata, tak kena cara dia. Jadi, nak dapatkan matlamat kita, maka kita kena buat jalan ataupun perkara-perkara yang boleh menyampaikan kepada matlamat kita tadi ni. Disuruh kita beramal. Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah. Kalau kita berasa kata kita ni amal banyak dah, boleh masuk syurga dah. Orang ni orang yang lupa bahawa dia sebenarnya masuk syurga ni bukan dengan amal semata-mata, tapi dengan rahmat daripada Allah. Jangan duk berasa seronok telajak. Belum tentu kadang-kadang amal kita ni walaupun banyak, dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak kena duk tengok hati kita, niat kita buat tu lagu mana. Lebih-lebih lagi dunia akhir zaman ni, buat amal ni seronok, nak duk cerita ke orang. Upload masuk dalam konten yang ni dan sebagainya. Alhamdulillah, selesai dah tahajud 8 rakaat. Alhamdulillah, khatam dah Quran 30 juzuk. Alhamdulillah, baru lepas beri. Banyak benda sekarang ni. Lepas tu masuk kawan ni puji, kawan ni puji. Kita pun berasa seronok, kembang, seorang-seorang lagu tu je. Mari perasaan ujubnya, mari perasaan riaknya dan sebagainya, sum'ah dan sebagainya. Maka semua ni perbuatan-perbuatan yang akan merosakkan amal kita. Lepas tu buat kebaikan ni biar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikan daripada pengetahuan orang supaya apa? Supaya terpelihara amal yang kita buat ni daripada riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Ini yang kita bimbang. Jadi kita baik sangka dengan Allah, buat amal, bersangka baik dengan Allah, Allah akan terima. Cuma jangan kita, orang kata apa, overconfident. Kata aku ni insya-Allah lah, tarawih pun 20 rakaat dah tiap malam, Quran pun khatam 3 kali dah Ramadan ni. Kalau mati syurga dah kot. Jangan duk seronok terlebih. Maka
Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau orang yang menyangka demikian, maka sebenarnya orang ni merasakan dia ni tidak perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkaya daripada rahmat Allah. Sedangkan untuk masuk ke syurga adalah dengan semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, dituntut kita beramal. Dan berkata Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Mengharapkan syurga tanpa beramal dengan amal kebajikan, satu kesalahan, satu dosa daripada banyak-banyak dosa, banyak-banyak kesalahan. Maka nak cari syurga, beramallah dengan amal-amal kebajikan yang sebanyak mungkin. Banyak sangat-sangat tuan-tuan. Bulan Ramadan ni lah lebih-lebih lagi. Ni kita menuju 10 akhir, tak lama dah. Hari ni berapa? Hari yang ke-11. 12 dah. 11-12 dah. Ramadan. Saatnya. Lagi seminggu, kita dah habis 10 yang kedua, masuk 10 yang terakhir. Sepatutnya hak 10 terakhir tu, kita punya amal ibadat lebih daripada hak 20 awal. Tapi masyarakat kita ni dia jadi terbalik. Hak awal tu ramai. Macam nak pecah masjid tarawih malam pertama kedua tadi. Kita tengok minggu sudah kan. Sampai kita pergi nak jadi tu imam di masjid, parking kereta hak tu imam tu pun depa balas. Tak ada. Imam tarawih pun kena parking kereta di luar. Pasal apa? Pasal tak ada, penuh. Ramainya. Tapi bila mari 10 akhir ni kendok sungguh. Nak pula radio pun start pasang dah lagu Dendang Perantau, Selamat Hari Raya dan sebagainya. Dia lupa habis dah Ramadan, teringat raya. Masjid hilang orang. Dia koi ramai tak mana? Tuan-tuan pergi tengoklah di stadium tu kalau tak percaya kat 10 akhir ni. Kan? Dia qiyamul lail di situ sampai pukul berapa kita pun tak tahu. Duk tunggu orang buat sale dan sebagainya. Duk tunggu beratok nak beli kek 3 biji RM10. Beda nak buat makan raya. Bukan dia boleh makan pun kek 3 biji RM10. Dia nak makan, nak kokak pun tak boleh. Terah. Duk gagah tunggu. Cukuplah sampai bila kita nak duk habis masa lagu tu, habis umur lagu tu. Masuk 10 akhir ni, beda kita nak pertingkatkan lagi amal ibadat kita. Tarawih, baca Quran balik, kita lena saat bangkit pula pukul 3, pukul 4 pagi untuk kita tahajud dan sebagainya. Nak rebut peluang satu malam yang Allah beri nilai lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pun belum tentu boleh cecah 83 tahun 4 bulan. Tiba-tiba Allah beri tawaran 83 tahun 4 bulan. Beramal pada malam tersebut lebih baik daripada 83 amal yang dilakukan dalam masa 83 tahun 4 bulan. Rugilah kalau kita tak rebut pada malam-malam tersebut. Sebab itu kita taharrau Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Ramadan. Cari rebut Ramadan, Lailatul Qadar ini pada 10 akhir daripada Ramadan. Kan? Kalau kita duk lena, tak jaga dan sebagainya, rugi sangat-sangatlah. Buat persediaan, persiapan untuk kita hidupkan 10 terakhir Ramadan ini dengan amal ibadat. Dan kata dia, beliau berkata lagi, kata Hasan al-Basri, tanda kepada faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amal, bukan meninggalkan amalan. Maknanya di antara benda yang sepatutnya kita ada ialah kita tidak memandang kepada ganjaran, balasan yang Allah beri, tapi kita beramal. Dan Allah janji dah, bila kita buat amal, dia takkan sia-siakan amalan kita. Allah janji, dialah yang lebih mengetahui banyak mana pahala amalan yang dia beri kepada kita. Kita buatlah semayang, adalah ganjaran pahala buat kerana Allah. Baca Quran kerana Allah. Tapi dia janji nak bagi pahala, dia akan bagi. Hatta sekecil-kecil kebajikan yang kita buat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal baik walau besar zarrah sekalipun. Zarrah besar mana, tengok dengan mata pun tak nampak, tapi yarahu, dia akan melihat balasan daripada kebaikan yang dia buat tadi. Walau sekecil-kecil mana sekalipun pahala kebajikan yang dia buat tadi, Allah akan beri kepada dia. Allah akan balas, Allah akan bayar. Jadi kita buat je. Tugas kita buat amal. Hak fardu jaga bagi elok, tambah dengan hak sunat lagi. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, ni
Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu, dalam setengah riwayat, wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Ini hadis riwayat daripada Shaddad ibni Aus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya, muhasabah diri dia, buat koreksi diri dia. Tengok aku ni lagu mana? Umur dah 60, 70, amal aku ni lagu mana? Banyak belah hak mana agak-agak? Adakah belah kebaikan atau belah kejahatan? Selesaikah tak lagi tanggungjawab aku kepada Allah? Makna muhasabah diri, buat koreksi. Orang cerdik ni orang yang sentiasa muhasabah diri dia, sibuk dengan kekurangan diri dia. Bukan sibuk dengan masalah kekurangan, keaiban pada orang lain. Ni duk nampak orang lain tak cukup, orang lain lah lemah, orang lain lah korang, orang lain lah teruk. Dia tak juga. Sebab tu Nabi kata, tuba liman syaghalahu nafsuhu an ghairi. Beruntunglah siapa-siapa yang menyibuk akan dirinya, akan dia oleh dirinya, berbanding sibuk dengan hal orang lain. Beruntung orang-orang yang duk sibuk buat koreksi muhasabah diri dia sendiri, orang ni beruntung berbanding orang yang duk sibuk cari kelemahan dan kekurangan pada diri orang lain. Sebab kita pun banyak aib, banyak kurang, banyak dosa. Muhasabah diri kita. Maka Nabi kata orang bijak ni orang yang sentiasa menghitung diri dia, muhasabah. Dan Nabi kata, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kehidupan selepas daripada mati. Dia buat amal untuk kehidupan lepas daripada mati. Letih, susah payah, duduk belakang tu imam, mengantuk pun tunggulah. Tu imam baca pelan pun tunggu, jangan duduk komplain. Ni komplain, ambil pelan tu imam baca malam ni. Sayup aku pun. Komplain ni nombor satu. Pelan-pelan pun tu imam tu baca bunyi juga. Suruh dia jadi tu imam tak bunyi langsung. Kita ada pengalaman dah kan 2 tahun tak boleh main tarawih semayang di rumah masa Covid hari tu. Mua pakat jadi tu imam di rumah. Kan. Dah bini pun semangat nak tarawih, suruh lelaki jadi tu imam. Lelaki tak nak jadi tu imam. Naik baca bunyi pun tak. Ini tanya abang mayang asar kah, mayang tarawih? Baik kami orang belakang tak dengar bunyi apa pun. Kita hampa jangan duk cakap banyak sangat. Ni pun ketak nak kira dah. Tu pun jangan duk komplain orang ni nombor 1. Mailah semayang belakang tu imam, sedap tak sedap ni nombor 2 nak buat lagu mana? Sedap tak sedap ni bukan benda boleh beli. Kalau boleh beli di kedai suara sedap tak apa, kita pakat pergi beli bagi sedap belakang suara tu imam ni. Kan? Yang penting baca bagi betul, bagi elok. Masa duk kelang kabut. Kita nak buat ibadat. Ni duk berlawan pula. Hampa habis pukul berapa malam? 10.30. Kami pukul 10 habis lah. Apa lebat. Dia seronok pula dia habis awal pada orang lain. Tapi itu dia lah. Buat ibadat dalam keadaan kelang kabut. Berderah ni tak usah duk kira lah. Pesan pula kata imam ni. Nabak masjid ni takat pukul 10 lah. Tu imam ejah lah kot mana-mana pun. Pukul 10 kenapa habis lah. Tu ajak kita pula tu. Tolak suruh dia naik tu imam baru tahu. Kan? Kalau dalam bab ibadat ni kita kira sungguh. Kalau dalam bab makan, menyimbang makan kadang-kadang sampai 2 jam, 3 jam tak ada masalah ni. Ni kadang-kadang benda-benda lagu ni lah. Kan? Kelemahan kita ni. Baik, itulah sebab orang cerdik ni Nabi kata apa? Orang yang muhasabah diri dia, dia buat amal untuk bakal lepas pada mati. Tujuan, aku letih tak apa. Aku dapat duit, aku ambil sikit. Hak lebih aku sumbang fisabilillah, tak apa. Sebab aku tahu hak aku buh dalam tabung masjid, hak aku beri untuk orang buka puasa ni, betul lah mereka boleh makan dengan duit aku, tapi aku sebenarnya melabur untuk aku di akhirat esok ni. Mana orang cerdik tu dia buat dah simpanan dia untuk lepas daripada mati. Hak kita duk ada tu. Buat siap-siap tuan-tuan. Jangan duk tunggu anak-anak, esok kita mati anak-anak buatlah. Belum tentu anak-anak akan buat kat kita. Sementara kita masih lagi ada otoriti, ada kuasa untuk tadbir urus harta kita ni, buat siap-siap. Dengar orang nak buat wakaf masjid, tanah, kubur, rumah anak yatim, ambil duit, buat siap-siap tanah orang kita.
Hak ni lah hak Nabi kata lepas daripada mati ni, mati habis pahala amal, melainkan di antara sumber yang boleh beri pahala kepada kita apa dia? Sedekah jariah. Sedekah yang kita beri yang tetap terus berjalan memberi manfaat pada orang lain. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan, buat benda-benda yang kebaikan ni sebanyak mungkin. Kemudian Nabi kata apa? Wal ahmaku, dan orang yang bodoh. Orang yang bodoh ni siapa dia? Ialah manittaba'a hawahu, orang yang sentiasa menurut kehendak hawa nafsu dia. Dan kata dia, wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani, dia hanya berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Hidup atas dunia ikut hawa nafsu. Semayang dak, puasa dak, apa pun dak. Hak Allah larang, hak tu dia pulun. Tiba-tiba mengharapkan rahmat daripada Allah, nak masuk syurga lagu mana? Ni orang bodoh, Nabi kata. Orang tak cerdik. Orang cerdik ni dia buat amal. Dia tahu kerana dia akan hidup di akhirat tu kekal selama-lamanya. Orang hak bodoh ni duk seronok atas dunia ni. Hak Allah suruh dia tak buat, hak Allah larang dia pulun. Tiba-tiba dia mengharapkan daripada Allah untuk diberikan rahmat, diberikan syurga, balasan yang baik kepada dia. Tidak mungkin. Kan? Mana mungkin? Ni kata Nabi SAW memberi penjelasan kepada kita walaupun simple ayat ataupun penerangan Nabi ini, tapi mudah kita faham. Kan? Mudah kita faham. Baik. Sakat dulu, nanti kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Nasihat yang kelima. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعده اللهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.